Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini kita akan menyambung kembali pembelajaran kita di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4 dalam bidang ibadat unit 2 menyambut seruan ilahi. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama menyatakan maksud azan dan iqamah, mengingati lafaz azan dan iqamah serta jawabnya. Yang kedua, murid-murid dapat memperdengarkan azan dan iqamah dengan cara yang betul. Dan yang ketiga, murid-murid akan dapat menyenaraikan adab sebelum, semasa dan selepas azan dan iqamah, kepentingannya serta menghormatinya sekaligus dapat bersegera menunaikan solat di awal waktu secara beradab dan istiqamah. Siapakah manusia pertama yang melaungkan azan? Ya, manusia pertama yang melaungkan azan adalah Bilal bin Rabah. Pengertian azan. Azan ialah lafaz khusus yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu. Mari kita hayati dan ikuti lafaz azan dan jawabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. 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 Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. La hawla wa la quwwata Hayya illa 'alas billah. salah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata illa billah. As-salatu khairun minan naum. Sadaqta wa barakta. As-salatu khairun minan naum.
Sadaqta wa bararta. الله أكبر الله أكبر Allahu لا Akbar, Allahu Akbar. إله إلا الله La ilaha illallah. Pengertian iqamah. Iqamah ialah lafaz yang disyariatkan oleh Islam yang diucapkan bagi menyeru umat Islam mendirikan solat. Mari kita ikuti lafaz iqamah dan jawabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. Aqamaha Allah wa adamaha. Qad qamatis salah. Aqamaha Allah wa adamaha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebagai umat Islam, apabila mendengar azan dan iqamah, kita perlu menjawabnya dengan mengulang lafaz tersebut secara perlahan. Secara ringkasnya, pengertian azan dan iqamah adalah seperti berikut. Azan menunjukkan bahawa telah masuk waktu solat, manakala iqamah menandakan bahawa kita hendak mendirikan solat. Menepati waktu dalam mengerjakan solat adalah amat dituntut di dalam agama Islam. Sekarang, mari kita ketahui tentang adab sebelum azan dan iqamah bagi muazzin. Adab sebelum azan dan iqamah bagi muazzin yang pertama adalah suci daripada hadas besar dan kecil. Adab yang kedua adalah menghadap ke arah kiblat. Dan adab yang ketiga, hendaklah muazzin berdiri. Seterusnya, mari kita ketahui mengenai adab semasa azan dan iqamah bagi muazzin. Yang pertama, menyebut kalimah azan dengan tenang. Yang kedua, memalingkan muka ke arah kanan pada lafaz hayya 'alas solah dan ke kiri pada lafaz hayya 'alal falah. Yang ketiga, at-taswib, iaitu menyebut as-solatu khairum minan naum sebanyak 2 kali semasa azan subuh. Dan yang keempat, at-tarji', iaitu menyebut kalimah Ashhadu an la ilaha illallah dan Ashhadu anna
Muhammadar Rasulullah secara perlahan sebelum melaungkannya. Seterusnya, mari kita ketahui pula adab selepas azan dan iqamah bagi muazzin. Yang pertama, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, berdoa. Dan mari kita ketahui pula adab semasa azan dan iqamah bagi orang yang mendengar azan dan iqamah. Yang pertama, hendaklah diam dan menjawab azan dan iqamah. Dan yang kedua adalah menjawab azan dan iqamah dengan aqamahallahu wa adamaha. Dan yang terakhir adalah adab selepas azan dan iqamah bagi orang yang mendengar azan, iaitu berdoa. Mari kita baca doa selepas azan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kita mestilah menghormati ketika azan atau iqamah dikumandangkan. Seterusnya, mari kita ketahui pula mengenai kepentingan azan dan iqamah. Kepentingan azan dan iqamah terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama, terhadap masyarakat. Melaluinya, masyarakat akan lebih berdisiplin dan sentiasa menepati masa. Seterusnya, masyarakat akan bersatu padu dan saling memahami. Dan masyarakat akan sentiasa mengingati Allah. Kategori yang kedua pula adalah terhadap agama. Azan dan iqamah adalah lambang syiar Islam. Kepentingan azan yang kedua bagi agama adalah untuk memaklumkan kepada muslimin tentang masuk waktu solat. Seterusnya, azan dan iqamah adalah seruan untuk muslimin bersegera solat berjemaah di masjid atau di surau. Dan yang terakhir adalah untuk mendapat pahala bagi muazzin dan orang yang menjawab azan. Adakah murid-murid tahu apakah kegunaan azan selain untuk solat? Kegunaannya yang pertama adalah dilaungkan ketika kita ditimpa musibah. Kegunaan yang kedua pula adalah ketika menyambut kelahiran anak. Yang ketiga, ia digunakan untuk meredakan ketakutan. Dan yang keempat, ia dilaungkan sebelum memulakan musafir. Kesimpulannya adalah azan dan iqamah merupakan lafaz mulia yang menyeru umat Islam menunaikan solat. Azan dan iqamah merupakan syiar kewujudan Islam di sesuatu tempat.
Sekian sahaja pertemuan kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.